Okey, kembali pada penghujung siaran bagi Grand Slam Selamat Pagi Malaysia Teguh kita menang bersama. Kita nak tampilkan seorang selebriti, belia contoh yang baru saja keluar dengan single baru. Okey, tapi tak cerita pengalaman beliau sendiri yang pernah dijangkiti COVID-19 pada awal Februari lalu dan kemudian pada 16 Jun lalu telah pun mendapatkan vaksin. Jadi kita nak bertanya dengan abang bomba kita ni, ya. Syafiq Farhan baru di sini. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam. Aduh, pejam mata dah bayangkan dah. Bercakap pun sedap lah. Duduknya muka saya dalam screen tu. Aduh, okey. Sebenarnya nak bagi tahulah sebab sambil-sambil tengah nak interview ataupun temu ramah Syafiq ni, saya sempatlah tengok IG. Cantik bidadari tu. Itulah dia bidadari saya, mak saya. Comel bidadari. Dan alhamdulillah dah divaksin juga. Ya, okay. Dah alhamdulillah. Okey, cerita tentang pengalaman dijangkiti COVID-19 terlebih dahulu sebelum kita pasal vaksin. Okey, pengalaman saya first saya balik kerja, saya rasa pening biasa je, macam pening kepala penat kerja kan. And then saya biarkan sebab yelah kalau saya biasanya macam tu bangun pagi esok dah elok dah, dah baik dah. Tapi kali ni dia tak. Lepas tu dia membawa kepada panas sejuk pun saya biar juga. Sebab yelah saya tak ada pergi mana-mana kan. Just pergi office, balik office. Itu je, tak ada pergi mana. So saya tak syak apa-apa lah kan. And then bila dia keesokan harinya lah tu hilang dera rasa. Start tu saya rasa macam pelik lah kan, macam tak kena dengan badan aku ni kan. So saya ambil keputusan, saya pergi buat swab test lah. Tengok memang betul-betul positif lah kan. Allah. Lepas tu saya cepat-cepat dah bagi tahu dekat ni lah, dekat geng-geng office kan, minta dia orang buat swab test sekali. So adalah beberapa orang yang positif. So sebenarnya kat sini saya pun tak tahu saya yang bawa ke ataupun antara dia orang yang bawa kan. Jadi tak tahu sebenarnya datang dari mana. Itu sampai sekarang tak tahu mana puncanya. Bahayanya lah COVID-19 ni. Bahaya. Lagi-lagi dengan keadaan sekarang ni, kes sporadik menjadi perhatian kita semua. Bagaimana COVID-19 ini boleh merebak tanpa kita mengetahui asal-usul punca ataupun kluster mana-mana. Dan Syafiq, tadi Syafiq dah menceritakan bagaimana Syafiq pernah dijangkiti COVID-19. Dan Syafiq difahamkan berada di tahap 1 ataupun tahap 2 COVID-19 pada ketika itu, Syafiq. Ya, betul. Baik. Okey, jadi maknanya tidak adalah kata kesak nafas dan sebagainya, cuma hanya demam dan pening kepala saja Syafiq? Okey, so far saya sesak nafas saya tak ada. Sesak nafas tak ada, batuk pun tak ada. Saya just rasa macam lemau-lemau sikit je. Lepas tu hilang diri rasa tu lah yang lama sikit. Okey, macam mana dengan geng-geng office yang lain? Tapi dia masih lagi tak okey. Apa tu? Geng-geng office yang lain sama juga lebih kurang? Yang lain siap kena pergi Maib lagi. Saya kuarantin dekat rumah je. Maknanya okey lagi lah kan. Syafiq, kita sudah maklum dalam situasi bila seseorang individu tersebut dijangkiti COVID-19, ada individu yang mengalami simptom COVID berpanjangan ataupun long COVID. Macam Syafiq sendiri, tadi Syafiq menyatakan hilang deria rasa dan sebagainya. Jadi berapa lama tempoh deria rasa itu pulih kembali, Syafiq? Saya start hari pertama tu dalam masa sebulan lebih jugalah baru dia pulih. Itu yang susut tu. Apa tu? Itu yang susut ya. Itu yang susut pula itu yang buat saya pun agak turun lah kan. Sebenarnya saya ni payah juga nak turun sampai banyak kilo kan. Tapi sebab COVID ini boleh tahan lah. Lepas tu dia macam ni, dari segi yang long term tu, so far dekat saya alhamdulillah tak ada masalah. Macam orang lain, dia ada efek macam stamina, macam cepat semput kan. So far dekat saya alhamdulillah lah tak ada macam tu. Lega sikit kan. Itulah sebab nanti mengganggu tugas pula kan bila ada masalah-masalah seperti itu. Okey, ubatnya ialah ikhtiarnya adalah tentunya vaksin. Ramai masih lagi kalau diikut balik, diimbas balik macam tadi Syafiq sebut, memang tak ada tahu dari mana datangnya. Ada tak macam fikir macam agaknya kod datang dari mana? Yang kalau saya pun saya tak sure datang dari mana. Memang saya tak tahu nak cakap datang dari mana kan. Mungkin saya
pergi kedai ke, lepas tu ada tersentuh something ke kan, lepas tu terus membawa ke saya. Sedangkan benda ni memang saya tak ada nak jangka, tak tahu nak cakap pun tak kerti. Kan sebab tak tahu Syafiq dia pun time tak mana tahu. kan. Tiba-tiba memang tak dijangkiti, tiba-tiba disahkan positif COVID-19. Jadi apa saranan Syafiq kepada masyarakat di luar sana? Pentingnya untuk kita mematuhi SOP dan juga kita menjaga penjarakan fizikal, memakai Cuci pelitup kepala tangan muka. selalu. Semua sangat penting untuk kita mengelakkan diri daripada jangkiti COVID-19, Syafiq. Okey, so nasihat saya kepada semualah kan yang patuh SOP tu semestinya. And then bila ada peluang untuk ambil vaksin, pergilah ambil vaksin. Jangan nak mengelak ataupun jangan jadi seorang yang anti vaksin lah. Sebab biasanya golongan anti vaksin ni dia ada beberapa sebab lah. Antaranya macam takut jarum, ada yang dengar cerita dengar buah mulut geng-geng anti vaksin yang lain kan. Sedangkan dia pun tak ada buat dia tak ada buat kajian pun kan. So yang takut jarum pula ni sebenarnya cocok vaksin tak sakit pun, kena gigit macam kena gigit semut je, tak sakit pun, serius. So jangan takut, okey. And then saya minta yang geng-geng anti vaksin ni kalau boleh kaji baliklah apa yang diorang percaya tu. Dan bila kita ambil vaksin ni sebenarnya sekurang-kurangnya kita ada perlindungan. Kita ibarat macam ni lah. Kalau kita naik motor atas jalan raya lah kan, pakai helmet ke tak pakai helmet ke, semestinya kiri kanan kita tu bahaya kan. Macam ada kereta, ada lori dan sebagainya lah. So bila berlaku kemalangan, contoh katalah berlaku kemalangan dan kita pakai helmet, insya-Allah kepala kita selamat kan. Cuba bayangkan kalau kita tak pakai helmet. Saya tak nak cakap lah kan. So begitulah juga kalau kita ambil vaksin ni. So kurang-kurangnya ada perlindungan. Okey, analogi yang baik, mudah orang tangkap apa maksudnya tu. Mudah orang fahamkan. Dan satu daripada ikhtiar kita adalah mendapatkan vaksin untuk kita capai imuniti kelompok Syafiq. Jadi baru-baru ini Syafiq sendiri pun dah jalankan tanggungjawab untuk itu dos yang pertama ke? Pertama, yes. InsyaAllah 7 hari bulan ni dos yang kedua. Okey. Dan ceritalah pengalaman di vaksin macam mana? So far tempat saya pergi itu hari dekat mana dah, Mitek apa saya pun tak ingat. Okay. Tapi macam itulah. So far memang selamatlah, tempatnya selamat, tak ada sesak-sesak. Kemudian untuk kita tunggu turn tu tak lama, kejap je. Maknanya duduk situ dalam setengah jam dah boleh cucuk, lepas tu dah boleh balik. Macam tu. So tak ada masalah sangatlah. Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Ada kesan sampingan tak lepas tu? Okey, dari segi kesan sampingan so far dekat saya, alhamdulillah juga saya tak ada masalah. Mungkin orang lain adalah, dia mungkin yelah antibody kita kan lain-lain. So lain orang lain efek kan. So far dekat saya alhamdulillah okey. Syafiq, vaksin apa ya? Saya ambil Pfizer. Okey. Alhamdulillah tak lama lagi akan mendapat suntikan kedua. Jadi dalam ahli keluarga Syafiq sendiri ada tak siapa lagi yang dah mendapatkan vaksin COVID-19 selain daripada bidadarimu? Okey, kakak saya baru ambil semalam. Kakak saya cikgu, dia baru ambil semalam. Dan yang lain saya tak sure, rasanya belum lagi kot, ada beradik yang lain. Setakat ni 3 orang lah family saya, mak dan juga akak. Alhamdulillah. Syafiq mungkin boleh kongsikan apa peranan sebagai seorang selebriti untuk terus menyebarkan kebaikan vaksinasi ini untuk mengajak lebih ramai lagi masyarakat di luar sana untuk tampil mendapatkan vaksin ini, Syafiq. Okey, saya kalau buat sahabat-sahabat sekalian, saya nasihatkan jangan sebarkan berita yang tak sahih berkaitan dengan vaksin ni. Kalau boleh kepada geng-geng anti vaksin tu minta buat kajian balik. So saya harap sahabat-sahabat saya yang mana dah ambil vaksin tu sama-samalah kita seru masyarakat kita untuk ambil vaksin sekali. Okey? Okey. Baik, dan alang-alang ni kan sebab bulan Jun ni pun ada banyak perkara berlaku, termasuklah pandemik tak pandemik, single tetap keluar ni Syafiq. Kau bidadari. Macam mana dari segi proses rakaman dibuat, klip video semuanya tu dalam keadaan banyak kekangan disebabkan pandemik COVID-19?
Okey, sebenarnya lagu saya tu dah siap rekod vokal 2 tahun lepas. Dan kita plan sebenarnya untuk release tahun lepas lah sebelum COVID. Tapi masa tu kita tak shoot music video lagi. Kemudian bila dah ada date nak shoot music video tu, tutup COVID pula kan. So kat situ terpaksa lah postpone. So bila keadaan dah okey, maknanya dah ada date baru untuk shooting music video sebab kita nak release juga ni. Kan? Tengok-tengok kru cameraman apa semua tu kan kena kuarantin. So bila dah ada date baru balik, bila keadaan dah okey, dah boleh shoot balik, saya lah yang positif. So kat situ semakin tangguh. So bila keadaan dah okey balik, kita dah boleh shooting apa semua, just ikut SOP tu kan. So jadilah syuting dah siap, Alhamdulillah. So nak tunggu keadaan reda, kita tak sure lagi bila kan. So nak tak nak saya kena release juga sebab yelah dah lama tak ada lagu kan. Nanti bila lama-lama nanti orang lupa. Itulah yang kata caption dia tu. Kalau lama-lama kan orang lupa. Jadi lagu ni dicipta oleh siapa? Cerita sikit pasal lagu ni. Tentang siapa juga? Okey, lagu ni ditulis oleh Asfan Shah. Asfan Shah, Allah payahnya nak sebut pagi-pagi ni. Asfan Shah dan juga Fadri Yahya. Dan lagu by Asfan Shah. Okey, masa saya bersembang-sembang dengan Asfan tu kan. Asal mulut ni pagi-pagi jadi macam ni tersasul. Okey, saya bersembang-sembang dengan Asfan kan. Dia kata dia ada lagu nak bagi dekat saya. Lepas tu saya tanyalah dia lagu yang macam mana tu kan. Memang dia kata lagu type-type dia lah. Style slow macam tu kan. Lepas tu dia kata lagu ni sebenarnya dia buat untuk, dia bayangkan orang rumah dia kan. So saya kata bayangkan orang rumah macam mana saya nak ambil feel untuk lagu tu kan. Orang rumah tak ada lagi. Orang rumah tak apa. So bila saya baca balik dia punya lirik tu, oh macam ni lirik dia So maknanya saya boleh imagine mak saya. Bila saya baca lirik dia tu, saya imagine mak saya. Dan untuk saya bawa lagu tu, memang saya bayangkan mak saya lah. Dia macam mana? Belanjalah sikit. Itulah, itu yang kita nak dengar. Pagi-pagi dia kita nyanyi. Sikit je, Fiz. Sikit je, belanja. Okay. Dengarkan sayang, lagu ini untukmu, selalu terlintas rasa rindu padamu. Okey, cukup sikit je. Sikit je dia bagi. Sedap sangat. Ni kalau suara pagi pun dah sedap macam ni. Kalau dah minum sarapan semua dah siap semua, mesti lagi sedap. Kalau tu dah sedap kan. Belum makan apa semua lagi, nak tunggu SPM punya pasal. Ya kan. Terima kasih, Syafiq. Terima kasihlah Bapak Syafiq. Yang paling penting adalah mesej yang disampaikan Syafiq tadi supaya dapat disebarkan kepada semua. Jangan takut untuk dapatkan vaksin, dan yang paling utama terus berilah pun kata image dan juga orang kata info-info yang positif kepada rakyat Malaysia supaya kita dapat mencapai imuniti kelompok. Percayalah COVID ni seria. Okey, Syafiq, di penghujung ni kan kita nak mintalah untuk Syafiq sendiri memberikan dan juga menzahirkan pesanan saranan kepada semua peminat-peminat, memberi sokongan kepada karier Syafiq sendiri dan tentunya berkaitan dengan COVID-19 yang kita lalui sekarang ini. Okay, first kali saya nak ucap thank you so much kepada Selamat Pagi Malaysia dan juga host kita kerana sudi berbual dengan saya. And then kepada semua penonton dan kepada semua rakyat Malaysia, dinasihatkan supaya ikut SOP, patuh SOP dan jaga jarak sosial dan sebagainya yang perlu kita buat bagi mengelakkan daripada dijangkiti COVID. And then baru-baru ni lagu saya keluar. So saya harap semoga lagu Kau Bidadari mendapat sambutan daripada anda semua. Terima kasih Syafiq Farhan beserta sudi meluangkan masa bersama kita dalam Selamat Pagi Malaysia sampai belum makan belum minum lagi. Sebab nak tunggu Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Syafiq, dan kita sudah pasti ingin menggalakkan anda juga untuk menonton klip video Kaulah Bidadariku di laman YouTube. Ya, baik. Terima kasih sekali Syafiq. Selamat berjaya, sampaikan salam kami kepada bidadarimu.
Okey, baik. Jadi kita berakhir di sini juga untuk siaran Sahabat Bagi Malaysia Grandstand Sahabat Bagi Malaysia. Teguh kita menang bersama. Banyak yang telah pun kita kongsikan dari awal sampai ke penghujungnya. Kalau ada salah dan silap, kita mohon maaf banyak-banyak dan diharapkan dengan banyak informasi disampaikan itu anda dapat memanfaatkan dan membuka mata untuk kita lakukan perubahan yang sepatutnya. Dan kalau kita lihat dari awal siaran kita tadi, kita dah berbicara berkenaan vaksin sebagai satu ikhtiar dan juga berkenaan kesan sampingan. Jadi kita harapkan ianya dapat memberi pemahaman yang lebih jelas kepada anda untuk meningkatkan keyakinan untuk tampil mendapatkan vaksinasi, dan juga kita juga berbincang berkenaan kesihatan mental, dan kita harapkan melalui perbincangan kita selama ini dapat memberikan anda kesejahteraan, dapat membantu kita mengawal emosi, psikologi kita dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini. Ya, setiap permasalahan dan juga isu yang berlaku ada penyelesaiannya. Cuma cara kita adaptasi dan kita selesaikan tu berbeza daripada satu individu kepada individu lain. Tetapi jangan berdiam diri. Ada saluran dan juga bantuan yang boleh diberikan kepada anda, antaranya talian saka sosial yang anda boleh cari sebenarnya di laman internet, dan salah satu daripadanya adalah talian 15999 talian kasih yang anda boleh hubungi untuk anda menyatakan permasalahan anda. Okey, jadi anda tidak berkesorangan kerana kita sentiasa ada, mana sentiasa diberikan bantuan-bantuan yang tertentu untuk anda dalam meneruskan kelangsungan hidup, dan sama-samalah kita menjayakan program vaksin yang ada pada ketika ini untuk kita sama-sama mencapai imuniti kelompok dan dapatlah segera kita kembali kepada kehidupan yang lebih normal daripada sekarang. Sebab kalau anda kata normal daripada yang sebelum ini, susah kita nak capai dalam masa terdekat. Betul tu. Itu aspirasi kita bersama untuk mencapai imuniti kelompok dengan kita mendapatkan 80% populasi masyarakat Malaysia mendapatkan vaksin COVID-19 untuk perlindungan diri dan juga perlindungan semua. Kita mengakhiri Selamat Pagi Malaysia pada hari ini dengan meninggalkan anda lagu daripada Syafiq Farhai. Kau bidadari. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Teguh kita Menang bersama.